sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Awani Pagi. Ketika ini saya bersiaran secara langsung daripada rumah. Kita mengadaptasi kepada normal baru dan penyiaran juga sebenarnya boleh bersiaran daripada rumah. Jadi kami cuba untuk beradaptasi kepada normal baru ini untuk kita mengurangkan risiko kebolehjangkitan terutama di pejabat dan sebagainya. Dan kita tahu sejak daripada PKP yang lalu banyak isu-isu yang dibangkitkan oleh PKS sebagai contohnya isu mereka dari segi ekonomi dan juga dalam sesama kita berdepan dengan isu kesihatan iaitu COVID-19. Dan isu kesihatan satu perkara yang lain, namun pada hari ini kita ingin berbincangkan mengenai isu ekonomi. Kita tahu sejak daripada COVID-19 mula melanda iaitu penghujung tahun 2019 yang didakwa bermula di Wuhan, China dan dia telah pun merebak ke seluruh dunia. Dan hasilnya banyak sektor-sektor ekonomi lumpuh dan antara sektor yang paling teruk terjejas adalah sektor pelancongan. Kita tahu sektor pelancongan ini kebanyakannya mengharapkan kepada ketibaan pelancong-pelancong daripada luar negara dan Malaysia juga terpaksa menutup pintu sepadan untuk kita menghalang pelancong-pelancong daripada luar negara untuk masuk kerana kita mikirkan isu kesihatan iaitu isu COVID-19. Mungkin ada jangkitan yang lebih meluas sekiranya kita membuka pintu sepadan negara kita. Dan kita difahamkan juga sektor pelancongan ini merupakan antara sektor yang terawal terjejas oleh sebab pandemik COVID-19. Dan sektor ini juga difahamkan merupakan sektor yang terakhir bakal pulih. Dan semestinya kita ingin membincang lebih lanjut susulan daripada pandemik COVID-19 ini dan berikutan daripada PKP 2.0 yang baru saja dilaksanakan di 6 negeri utama di Malaysia ini semestinya membawa perkabaran duka kepada pemain-pemain industri terutamanya industri pelancongan ini. Dan untuk itu kita akan berbincang mengenai isu pelancongan ini bersama saya ketika ini adalah Uzaidi Butanis yang berada di talian yang lantang menyuarakan mengenai isu-isu pelancongan di negara kita dan sebagainya. Encik Uzaidi, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Awani Pagi pada ketika ini. Encik Uzaidi dapat ceritakan sedikit mengenai perkabaran PKP 2.0, bagaimana agaknya respon daripada pemain-pemain industri di seluruh negara sebagai contohnya. Encik Uzaidi, silakan. Assalamualaikum Fizi dengan Gigi ya. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Dan saya sebenarnya kami di industri pelancongan kita rasa kita ni macam kena tampar dua kali lah, kali kedua. Kali pertama itu masa MCO tu kan. Jadi daripada bulan Mac itu kan. Jadi sekarang ni jadi tamparan kedua. Kita baru nak start enjin masuk ke gear 1 dah kena break pula, break emergency pula. Jadi inilah antara perasaan daripada industri pelancongan yang mana kita pun sendiri pun tak tahulah apa dia punya direction, tetapi sebenarnya kita Hafizi ya, kita janganlah gunakan alasan PKP ataupun MCO ni untuk kita tidak produktif. Kita masih teruskan kita punya agenda kita punya perjuangan kita untuk memantapkan industri pelancongan negara. Jadi dengan adanya pembukaan ataupun minda mind shift open minded sikit, kita boleh menggunakan beberapa kaedah inovasi baru dan juga kaedah produk-produk yang baru untuk promosikan produk-produk baru. Bersedia sekarang. Jangan tunggu bila lepas MCO baru kita nak promote. Baru kita bersedia sekarang ni, Hafizi. Dan kita tahu sejak daripada pelaksanaan PKP yang lalu banyak rungutan-rungutan daripada pemain-pemain industri sebagai contohnya mereka tidak mampu untuk meneruskan perniagaan dan juga perusahaan pelancongan mereka ini sendiri. Dan kalau kita lihat juga sejak daripada bulan 12 yang lalu apabila kelonggaran telah pun diberikan kepada semua masyarakat tidak kira mereka ini berada dalam kawasan PKPB dan sebagainya, semestinya ramai yang telah pun keluar daripada wilayah persekutuan dan keluar daripada pusat bandar untuk melancong dan sebagainya. Namun ada juga yang mengatakan dari segi SOP mungkin ada kelompongan di situ. Bagaimana sebenarnya di pihak pelancong dan juga pihak pemain industri dapat memantapkan lagi dari segi SOP ini semua? Yalah, itu Hafizi, sebenarnya SOP ni sebenarnya adalah perkara yang serius. Kita kena mematuhi SOP ni sangat serius. Kita industri pelancongan selalu dengar SOP dan ramai juga pelancong-pelancong kita pun mendengar kan. Tapi sebenarnya kita kena tengok, kita lihat
sama ada kita ni betul-betul mematuhi atau tidak. Kalau kita tengok baru-baru ni dalam masa hari perayaan sebelum hari perayaan Christmas ataupun hari perayaan New Year baru-baru ini kita lihat ramai antara kita tidak serius. Mungkin dia kata okey SOP tidak, tapi tidak serius mematuhi betul-betul SOP. Oleh itu kita industri pelancongan kita telah bekerjasama dengan pihak agensi Malaysia Productivity Corporation ataupun MPC di bawah MITI untuk kita mengadakan satu pensijilan untuk SOP mematuhi SOP COVID-19 ni yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak kerajaan, pihak-pihak agensi. Kita kena serius sebab kita rasa kalau good practice, good safety, good business. Kita kena dalam fikiran kita good safety, good business. Jadi dengan itu kita rasa kita dah belajar kita punya pengajaran kita yang sangat mahal ni, dan saya harap sekarang ni semua penggiat industri pelancongan kena betul-betul serius mematuhi ataupun mengikuti SOP untuk kita melindungi pelancong-pelancong tempatan kita ni. Hafizi. Saya bersama dengan Gigi Ahmad, silakan Gigi. Cik Zaidi, boleh dengar Ya, saya? Okey, Cik Zaidi, kita nak lihat juga Cik Zaidi ada memberitahu ada meeting semalam apa mungkin bantuan ataupun langkah yang dilakukan oleh pihak kementerian ketika ini dalam membantu pemain industri, sebab kalau kita tahu beberapa orang sebelum ni di pihak kementerian juga ada mengatakan bahawa industri pelancongan akan lumpuh sekiranya PKP 2.0 ni diadakan, dan sekarang pun telah diadakan, dan mungkin ada apa tindakan ataupun perancangan untuk membantu ketika ini? Gigi, sebenarnya dunia ni sekarang dunia baru. Kalau kita ada kan kali ini apa dipanggil PKP 2.0, tidak mustahil kalau kita ada PKP 3.0, PKP 4.0, memang tidak mustahil. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku akan datang di mana vaksin tu adakah efektif ataupun tidak. Kita masih lagi menaruh harapan. Tetapi sebenarnya kita sekarang ni bekerjasama dengan pihak kementerian, terutama di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy bersama dengan KSU. Kita kena kita kena lihat fokus bagaimana kita boleh membantu industri pelancongan untuk kita bangkit balik. Kita jatuh ni, kita bangkit balik. Kalau jatuh 4 kali, 10 kali, 100 kali pun kita bangkit juga. Kita kena bangkit juga. Oleh itu dengan adanya kerjasama yang ini, saya rasa kita boleh bangunkan baliklah industri pelancongan. Kalau PKP 1.0 tu kebanyakan kerajaan selalu bantu industri. Tapi kali ini PKP 2.0 ni kita harap industri membantu industri. Industri membantu industri. Dengan itu bolehlah kita merelasikan apa yang kita kata kita jaga kita. Di samping bantuan daripada pihak kerajaan. Apa yang dimaksudkan dengan industri membantu industri? Kita tahu apabila kerajaan membantu industri, banyak peruntukan-peruntukan yang telah pun diberikan oleh kerajaan, dan saya kira apabila memasuki hampir 1 tahun ini, mungkin kita kekurangan dari segi dana untuk terus memberikan bantuan dan sebagainya, tapi itu menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mencari dana dan sebagainya. Namun apa yang dimaksudkan oleh Encik Zaidi tadi, industri membantu industri, mungkin dapat diberikan contoh dan bagaimana industri ini boleh membantu industri sama industri sendiri? Kita kena be realistic. Di mana kita tahu pihak kerajaan mempunyai satu daripada kekangan mengenai pasal bajet, mengenai pasal dana kewangan. Kita faham. Tapi memang apa tadi Hafizi kata, memang itu tanggungjawab kerajaan, pihak kerajaan untuk membantu atau untuk mencari dana-dana tambahan. Tetapi sebenarnya yang penting sekarang ni kita jangan duduk diam. Apa yang saya kata tadi, industri membantu industri. Saya lihat banyakkannya syarikat-syarikat industri pelancongan ataupun penggiat industri pelancongan yang telah repurpose dia punya bisnes. Kalau syarikat-syarikat besar di luar negara telah repurpose bisnes mereka, apa pula kita ni tak boleh pula. Kita bolehlah, kita SME company ataupun small medium enterprise yang dirangkumi lebih kurang 640,000 syarikat Hafizi yang telah berkecimpung di industri pelancongan boleh repurpose. Saya lihat juga rakan-rakan kita yang mempunyai di Langkawi telah menggunakan produk-produk digital, virtual tourism untuk mempromosikan tempat destinasi mereka, dan ini boleh dipromotkan di luar negara dan mereka sanggup membayar untuk kita masuk ke program-program virtual Malaysia Virtual Tourism Experience ni, yang di mana dia telah dibangunkan oleh MPC, pihak MPC bersama melalui TPN untuk kita mempromosi. Itu satu inovasi, produk inovasi. Yang kedua, saya lihat ramai juga yang usahawan umrah. 2-3 hari lepas Satuan Papoh
telah menganjurkan satu seminar dipanggil usahawan, membina usahawan dan jutawan, telah berjaya, telah saya lihat ramai penggiat industri umrah tu telah berjaya berpurpose menjual kurma, menjual madu dan juga membuka restoran di mana rakan-rakan semua customer umrah mereka tu telah menyokong bisnes mereka. Ini adalah dari purpose, tapi kita kena bisnes dengan bisnes, kita business helps business, di mana kita industri pelancongan membantu. Siapa yang buka restoran kita bantu. Siapa yang buka produk-produk menjual produk-produk tempatan kita bantu. Dengan itu kita boleh sama-sama kita leverage networking kita dan leverage database kita. Hafizi. Ya, baik. Cik Zaidi, itu kita lihat seperti satu model pelancongan yang akan dirangka dan dilihat kesemula, kerana apa yang Cik Zaidi katakan betul, kita tak boleh melihat pandemik ini semata-mata pandemik yang berlaku ketika ini. Tetapi mungkin apa harapan Cik Zaidi sebagai Presiden Majlis Pelancongan ini ketika ini untuk semasa PKP 2.0 ni, apa mungkin sebenarnya yang Cik Zaidi ingin katakan sebelum kita berakhir temu bual ini? Jadi sebenarnya harapan kami ni memang harapan besar lah, sangat besar. Saya harap dengan adanya, hello? Ya, teruskan. Okey. Dengan harapan tinggi di mana kita kena saya harap pihak kerajaan dengan pihak bank, pihak lain, pihak industri dan juga bersama-sama dalam satu muka surat, satu one page. We on the same page, we in one team, satu pasukan. Kita nampakkan apa yang pihak kerajaan boleh bantu, kita sangat berterima kasih. Apa yang pihak bank boleh bantu, kita berterima kasih. Dan juga pihak-pihak lain tu kita kena tengok, kita kena perlukan pentingkan satu dipanggil profit nation. Jangan profit company aja, profit nation, profit the nation first, barulah kita profit the country. Itu yang saya sangatlah mengharapkan pihak-pihak kerajaan terus membantu, jangan give hope lah jangan lost hope lah pada industri pelancongan, terus membantu kami di industri pelancongan, kerana ini kami telah menyumbang banyak pada GDP dan juga menyediakan 3.6 juta pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Jadi ini adalah industri yang sangat penting dan saya harap pihak kerajaan terus membantu dan pihak kami juga akan terus membantu antara sesama kita. Cik Zaidi, sebelum kita nak berpisah Cik Zaidi, mungkin apa perancangan masa depan sektor pelancongan sekiranya PKP ni masih lama lagi diteruskan, ataupun mungkin apa yang Cik Zaidi katakan tadi, PKP 3.0, 4.0 dan sebagainya, dan apakah model pelancongan yang akan dirangka dalam masa kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini? Jadi satu kataan tu kita panggil inovasi. Kita tahulah dunia dah berubah, dunia dah tak semestinya bila kita buka sempadan ni ramai pelancong akan datang sini. Tak semestinya bila kita ada vaksin kita boleh buat macam biasa saja. Jadi dunia dah berubah. Jadi yang penting sekarang ni kita lihat bagaimana kita boleh berinovasi secara substance, dan secara substance ni kita boleh memberi impak yang besar lah. Dan jadi itulah kita punya tujuan kita sekarang ni, untuk kita bersama-sama. Esok saya akan berjumpa dengan beberapa penggiat industri pelancongan untuk kita lihat moving forward, dan pihak industri pun masih menunggu lagi. Kita menunggu arahan daripada pihak kerajaan ataupun pihak kementerian bagaimana kita boleh bekerjasama untuk kita meneruskan agenda kita, itu memantapkan industri pelancongan negara. Ya, baik, terima kasih Encik Zaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Besar harapan itu untuk pemain industri pelancongan. Kita tahu bila PKP ini bermula, pelbagai industri akan mula merasa kesannya, dan industri pelancongan khususnya yang baru nak bernafas itu mungkin akan lumpuh kembali. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan pergi ke Langkawi nak melihat apa yang dikatakan oleh pemain industri di sana. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad. Tadi kita membincangkan mengenai isu pelancongan di negara kita susulan daripada PKP 2.0 ini. Kita tahu sejak daripada bulan 12 yang lalu kelonggaran telah pun diberikan di seluruh negara, walaupun kawasan itu berada dalam PKP bersyarat. Kebenaran untuk rentas negeri dan juga rentas daerah telah pun dibenarkan. Justru kita dapat saksikan juga industri pelancongan rancak pada ketika itu. Namun selepas sebulan, iaitu pada awal bulan ini, baru saja 2 ke 3 hari yang lepas,
kita telah pun menjalankan PKP 2.0 semestinya memberikan kesan yang begitu dalam kepada industri pelancongan di negara kita yang baru saja ingin bernafas. Kali ini mereka kembali mungkin lumpuh kembali. Dan kita nak cakap mengenai industri pelancongan secara spesifik di Langkawi sebagai contohnya. Langkawi ini sebenarnya boleh saya katakan di utara tanah air itu antara kawasan ataupun lokasi pelancongan yang menjadi tarikan kepada semua orang. Kita tahu industri pelancongan di Langkawi ini memberikan sumbangan lebih daripada 70% pendapatan di pulau itu. Semestinya ramai usahawan-usahawan dan juga anak-anak tempatan menceburkan diri dalam bidang pelancongan. Apabila saja kita menjalankan PKP 2.0 ni mereka lumpuh begitu saja. Jadi kita ingin mengetahui situasi semasa keadaan industri pelancongan di Langkawi sebagai contohnya. Gigi mungkin boleh perkenalkan siapa kita akan bersama pada kali ini? Ya, sudah bersedia di talian adalah Ketua Pegawai Eksekutif Pelancongan Langkawi, Encik Zainuddin Kadir. Encik Zainuddin, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi pada hari ini. Apabila PKP 2.0 itu diumumkan, apa sebenarnya respon pemain industri ketika itu? Terima kasih Gigi. Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua pendengar Astro. Sebenarnya Gigi, apabila kerajaan telah announce PKP secara drastik dan automatically-nya, tourism di Langkawi ini terus merudum jatuh. Jadi kita sebagai industri pelancongan yang baru ingin kembali ceria disebabkan pintu sempadan boleh dibuka, boleh rentas negeri, dan apabila kerajaan mengumumkan sekali lagi PKP dilaksanakan, jadi dengan automatically-nya industri pelancongan merudum ya. Kita masih lagi menerima pada hari ini, hari Jumaat adalah hari yang last untuk pelancong-pelancong yang ada di Langkawi boleh keluar balik ke tempat masing-masing. Jadi di sini juga saya ingin memberitahu kepada pelancong-pelancong, kepada Astro Awani, kepada semua penonton-penonton, kebergantungan kita dalam industri pelancongan adalah lebih kurang 7 ke 80%. Jadi apabila kerajaan mengumumkan PKP, memang kita totally boleh diizinkan dengan perkataan, saya selalu boleh menggunakan perkataan lumpuh. Jadi perbezaannya PKP terdahulu dengan sekarang, komuniti sekarang komuniti boleh bergerak, boleh makan, boleh pergi ke restoran dan boleh pergi ke tempat-tempat di sekitar Langkawi. Masa PKP lepas tak boleh. Jadi kedatangan pelancong pada tahun 2020 iaitu 1.806.23 compare dengan 2019 iaitu 3.9 juta pelancong. Jadi pada tahun 2020 ni amat malang dan amat berduka cita lah kepada industri pelancongan Langkawi. Jadi pada bulan 12 saja tahun 2020 kita menerima pelancongan pelancong turis arrival ke Langkawi adalah 245,000. Compare to last year, tahun 2019, ada kenaikan domestik ya. Domestik naikkan lebih kurang 0.8%. Pada tahun 2019, pada bulan 12, ketibaan pelancong ke Langkawi iaitu sebanyak 500,000. Sebab di ketika itu pintu sempadan boleh dibuka. Kita market Langkawi adalah 60% adalah pelancong luar negara. Jadi kita apabila PKP dimulakan, kita dah fokus kepada iaitu pelancong domestik. Kebergantungan kita kepada pelancongan sangat tinggi. Jadi kita haraplah pihak kerajaan boleh membantu kita dengan jangka masa pendek. Apa bantuan-bantuan yang perlu dibantu kepada industri pelancongan. Dan yang kedua juga, apabila pelancongan ni PKP ni diumumkan, memanglah amat terkesan dan saya jangkakan ya pada 2 minggu selepas 2 minggu ni pun kerajaan akan menyambungkan balik. Kita hanya pasrah dan berdoa sajalah kepada Allah supaya selepas 2 minggu ni pintu sempadan rentas negeri boleh dibuka. Jadi itulah harapan pihak Persatuan Pelancongan Langkawi, Gigi. Ya. Jadi, kalau kita lihat
Ya, Cik Din, kalau kita lihat kepada perkembangan pelancongan di Langkawi sejak daripada Disember lalu, apa yang dikatakan oleh Cik Din, ramai orang yang terus pergi ke Langkawi untuk menikmati keindahan alam dan juga produk-produk pelancongan di sana. Namun ada juga persepsi yang mengatakan Langkawi kini tidak lagi selamat untuk dikunjungi kerana ada beberapa kes yang baru saja pulang daripada Langkawi, mereka disahkan positif COVID-19. Adakah pematuhan kepada SOP oleh pengusaha-pengusaha produk pelancongan ini pada tahap yang baik, dan begitu juga bagaimana agaknya industri-industri pelancongan di Langkawi ingin dari segi ingin memudarkan cita-cita, bukan ada persepsi yang mengatakan Langkawi kini tidak selamat dan sebagainya. Mungkin dapat penjelasan daripada pemain industri sendiri. Okey, terima kasih Fizi dan Gigi. Sebenarnya dalam soal SOP kita tidak berkompromi. Memang kita selalu mengetatkan standard operation SOP yang ditetapkan oleh persatuan, oleh LADA, oleh kerajaan negeri. Kita tak berkompromi. You datang saja daripada Kuala Perlis atau Kuala Kedah melalui udara airport, kita memang begitu scan, kita detect dengan mesin-mesin yang canggih. Dan baru-baru ni tular bahawa Langkawi ada kluster. Sebenarnya saya di kesempatan ini juga ingin menyangkal dakwaan itu. Sebenarnya Langkawi bukan adalah tempat tempatnya pembiakan vaksin tu. Dan baru-baru ni pun ada 2 kes sebenarnya bukan daripada Langkawi, daripada luar. Je dengan izin saya bagi perkataan kluster daripada luar datang ke Langkawi, bercuti ke Langkawi, dan diharapkan baru saja ada kita diisytiharkan sebagai zon kuning. Tapi di kesempatan ini juga sekali lagi jangan bimbang dan jangan risau. Langkawi mengamalkan SOP yang sangat ketat. Setiap mana-mana produk pelancongan, tempat-tempat utama, kita mengadakan dengan MySejahtera, dengan mesin-mesin yang canggih supaya kita detect temperature setiap pelancong-pelancong yang melawat ke tempat-tempat pelancongan, khasnya pintu masuk utama Pulau Langkawi, iaitu jeti pelancongan dan Langkawi International Airport. Kita menempatkan juga anggota pertahanan awam, Kementerian Kesihatan, kita detect di pintu masuk utama. Dalam soal ni, Ya, Cik Din. Cik Din. Kita melihat apa yang Cik Din katakan, pastinya fokusnya adalah setiap SOP telah diamalkan di Langkawi, benar. Betul. Tapi dalam masa ketika ini PKP telah dilaksanakan, Cik Din ada memberitahu bahawa Cik Din agar bantuan jangka pendek itu dapat diberikan dengan segera. Boleh Cik Din perincikan bantuan jenis macam mana? Okey, dengan kita tak tahu lagi apa yang akan diumumkan pakej rancangan COVID ni oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi di pihak persatuan itu sendiri, kita nak jangka pendek ni, kita nak minta supaya KWSP itu sendiri diperluaskan. Okey, kelulusan tu dibagi kepada orang yang terjejas, orang yang bekerja. Jadi skop tu diluaskan kepada semua pekerja-pekerja. Jadi itu adalah jangka masa pendek. Jadi kita harap dalam masa terdekat pihak kerajaan boleh announce supaya pengeluaran KWSP ni tidak dibagi sektor 1, sektor 2. Kita nak diperluaskan kepada semua. Jadi kita boleh sekurang-kurangnya mereka boleh menyelesaikan jangka masa pendek seandainya PKP ni ditambah lagi 2 minggu. Jadi inilah yang kita mintakan kepada pihak kerajaan. Dan yang kedua, kita haraplah pihak LADA khasnya iaitu kementerian yang direct daripada kerajaan pusat salurkan dana supaya setiap travel agent yang berlesen dibagi geran sebanyak RM5,000, dan kepada pengusaha produk-produk pelancongan dibagi RM5,000 juga untuk mereka bernafas dan mereka kesinambungan untuk hidup di masa PKP ini. Saya rasa kerajaan patut melihat secara total dan secara jelas dengan kesannya industri pelancongan di Langkawi. Jadi memang pergerakan untuk pelancongan ni memang tak ada. Disebabkan kenapa saya cakap macam tu? Sebab ferry hanya ada satu perjalanan je, iaitu pagi sekali dan daripada Kuala Kedah petang sekali. Masa juga tiket flight. Ada kapal terbang. Kapal terbang hanya satu penerbangan saja. Jadi kita tidak dapat menampung pelancong-pelancong yang daripada negeri Kedah
iaitu boleh alustar daripada daerah-daerah Kedah boleh datang ke Langkawi. Dengan hanya satu tiket perjalanan feri, kita tak boleh menampung dan tidak boleh cover balik industri pelancongan untuk merancakkan kurang-kurangnya 30 ke 40. Ya, baik, mungkin kita ada sedikit gangguan di situ, tapi kita akan cuba dapatkan semula Encik Zainuddin. Tapi Gigi, tadi menarik apa yang Encik Dan katakan sebentar tadi ya, dari segi kebergantungan Langkawi itu kepada pelancongan lebih daripada 70% ke 80%. Semestinya PKP 2.0 ini memberi impak yang begitu besar sekali ya Gigi ya. Banyak yang diperincikan oleh Encik Dan tadi melihat kembali industri pelancongan dan tuntutan-tuntutan daripada mereka sendiri untuk kerajaan pertimbangkan. KWSP juga salah satu contoh yang Gigi. Ya, antara lain Encik Din juga Encik Zainuddin Kadir ni merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pelancongan Langkawi. Dia juga memberi intipati yang mengatakan bahawa kelulusan ICNR tu sangat ditunggu-tunggu oleh mereka pemain industri, khususnya ialah mereka mungkin golongan yang mempunyai perniagaan ketika ini yang tidak dapat dijalankan. Pastinya Langkawi itu saya kira 60% adalah pelancongan perniagaannya. Tapi kita harapkan apa yang diharapkan oleh Encik Zainuddin ini dan juga Encik Uzaidi Udanis yang sebentar tadi kita temu bual mengenai harapan mereka dalam industri pelancongan agar kerajaan di luar sana mendengar dan memberikan bantuan jangka pendek kepada pemain-pemain industri, kerana kita tidak mahu banyak lagi perniagaan-perniagaan yang gulung tikar kerana PKP yang dilaksanakan. Baik, saya kira itu saja perbincangan kita untuk Awani Pagi ketika ini, dan kita pastinya akan bawakan perkembangan yang lebih menarik pada jam-jam seterusnya. Dan sekian saja, saya Gigi Ahmad. Saya Hafizi Rosli bersiaran langsung dari rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.